Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama pada hari ini. InsyaAllah pada hari ini, saya akan membincangkan satu topik yang mana amat penting bagi memastikan prestasi atlet berada di tahap yang optimum, iaitu hidrasi ataupun hydration. Okey, pada hari ini, kita akan membincangkan beberapa komponen mengenai hidrasi itu, iaitu kepentingan kenapa air itu cukup dalam badan kita, apa akan terjadi jika badan kita mengalami kekurangan air, macam mana kita nak menilai sama ada badan kita ini, tubuh badan kita ini cukup ataupun tidak, berapa jenis banyak minuman yang kita kena minum dalam satu hari dan jenis minuman yang sepatutnya kita kena minum pada satu hari itu. Okey, apa itu hydration? Apa itu dehidrasi? Okey, ia adalah merupakan satu keadaan di mana tubuh badan kita ini tidak mencukupi air dalam badan kita. Sebagaimana kita ketahui, badan kita ini dipenuhi dengan air sebagai salah satu komponen utama untuk melancarkan proses fisiologi dalam tubuh badan kita. Okey, ada lagi satu term yang dipanggil sebagai overhydration, yang mana kalau ini pun terjadi, boleh menyebabkan prestasi anda pun akan terganggu juga disebabkan perubahan daripada segi electrolyte dalam tubuh badan, iaitu overhydration, iaitu extremely high amount of body. Terlampau banyak sangat air pun tak boleh. So, badan kita perlu berada di tahap yang optimum kandungan air dia lah. Okey, seperti mana kita ketahui, 60 to 70%, 60 ke 70% badan kita ini dipenuhi dengan air. Muscle kita, air. Darah kita, air. Plasma kita adalah air. Itu semua adalah fluid di dalam badan kita. Bayangkan, jika air ini tidak mencukupi, kekurangan disebabkan oleh beberapa faktor, for sure, dia akan boleh menyebabkan fisiologi anda terganggu dengan sangat-sangat bahayalah. Okey. Yang pertama, importance of fluid. Macam yang saya katakan tadi, ia adalah merupakan komponen utama di dalam muscle kita. 60 to 70%. And then, air ni sangat penting untuk memastikan tubuh badan kita berada di tahap yang optimum. 37 macam itulah. Okey. Bayangkan kalau kita kurang air di dalam badan kita, macam mana peluh tu nak keluar? Sebab peluh itu adalah salah satu cara untuk mendisperse, untuk mengeluarkan haba daripada badan kita. So, air sangat penting untuk memastikan suhu tubuh badan kita berada di tahap yang optimum. And then yang ketiga adalah memastikan jumlah blood ataupun darah volume kita berada di tahap optimum. Okey, ini salah satu keadaan di mana jika kita bersukan pada satu jangka masa yang agak panjang dan kita dehidrasi, kekurangan air dalam badan, kandungan blood volume kita akan berkurangan juga. So, bagaimana oksigen, karbon dioksida untuk dikeluarkan, oksigen yang kita ambil daripada paru-paru untuk dibawa ke dalam muscle tertentu akan berkurangan lah. Ini menyebabkan keletihan akan terasa dengan lebih cepat. And then, lagi satu yang sangat penting, air adalah sangat penting untuk memastikan konsentrasi kita berada di tahap yang maksimum. Bayangkan kita tak cukup minum air. Sedikit saja tak cukup minum air pun kita sudah terganggu. Fikiran kita sudah mula terganggu dengan benda-benda yang tidak sepatutnya disebabkan air tidak cukup di dalam tubuh badan kita. Okey, di sini macam anda boleh tengok di slide ini, kita akan tengok macam mana badan kita boleh kehilangan air. Okey, ini contohnya ketika kita sedang melakukan sesuatu latihan. Apabila kita melakukan latihan, air akan hilang melalui dua cara. Yang pertama, peluh. Contohnya kita tengah trainingan dekat Padang Padang, waktu petang, for sure peluh sangat banyak akan dikeluarkan. And then daripada kita punya pernafasan, breathing kita, kalau kita pergi dekat cermin, kan nampak kita punya dekat cermin tu ada wap-wap air. Bayangkan lagi banyak kita breathing, lagi banyak kita bernafas, air tu lagi banyak dikeluarkan. Bayangkan dalam satu jangka masa yang panjang, 1 jam, 2 jam, ini akan menyebabkan pengeluaran air itu lagi signifikan. Okey, apabila air terkeluar daripada kita punya peluh, daripada kita punya pernafasan, ini akan menyebabkan keadaan di mana
fluid loss ataupun kehilangan air daripada kita tak sedar pun. Fluid loss dalam badan kita. Okey. Apabila keadaan air keluar, kepekatan dalam darah kita akan mula meningkat. Bayangkan satu benda yang pekat, dia akan mengalir dengan agak perlahan. Kalau benda tu macam tak pekat, air tu akan mengalir dengan laju. Okey. Kita letak macam ada kita buat analogi lah, minyak dengan air. Kalau kita letakkan dalam satu minyak hitam dengan air, kita letak dekat satu atas cermin, kita tengok mana yang paling laju untuk mengalir. Confirm air lagi laju mengalir berbanding minyak sebab minyak adalah pekat. Sama juga kalau dalam darah kita makin pekat, so pergerakan tu lagi susah. Lagi senang kita nak penat lah. Okey. So dia akan menyebabkan kita punya circulation, peredaran dalam darah kita menjadi perlahan. Okey. Disebabkan kita punya blood ataupun darah menjadi pekat dan nutrien-nutrien itu lambat disampaikan kepada muscle yang memerlukan, ia akan menyebabkan kita punya muscle ni lagi sedikitlah menerima bahan-bahan yang diperlukan untuk digunakan sebagai tenaga. Akhirnya muscle kita akan menjadi senang letih, fatigue. Okey. Kita kena melihat juga apa dia faktor-faktor yang boleh menyebabkan kehilangan air dalam tubuh badan kita. Ada banyak faktor. Yang pertama adalah temperature. Makin tinggi suhu waktu kita tengah training tu, okey, bayangkanlah. Pertama kita training dekat padang. Okey, terdedah dengan sinaran matahari, pancaran matahari, pukul 4 petang pula, panas. And then lagi satu kita tengah training dekat gym lah, aircon ke apa kan. Mana satu tempat yang lagi senang hilang peluh? Confirm lah dekat padang sebab dia lagi panas. So temperature, lagi tinggi temperature, lagi banyak air boleh hilang dalam badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, intensity, iaitu kita punya kadar latihan kita. Lagi tinggi intensity latihan kita, lagi banyak kita hilang peluh hilang air dalam badan kita. Yalah, daripada kita breathing, daripada kita sweating kan. Lagi tinggi intensity, lagi senang peluh akan terhasil, lagi banyak air akan hilang. Kalau intensity rendah, okey, kita compare kan. Dalam masa sejam kita jalan kaki sahaja, intensity rendah, and then dalam sejam kita berlari sahaja. Mana yang lagi hilang senang air dalam badan kita? Berlarilah sebab intensity dia lagi tinggi. Kalau berjalan je intensity rendah, air pun kurang hilang dalam badan kita. And then yang ketiga adalah fitness. Kadar kejagasan kita. Sama juga, semakin tinggi fitness seseorang itu, lagi senang dia nak hilang air dalam badan. Kalau dia tak berfit fitness, kurang dia punya tahap kejagasan, air pun sedikit jugalah boleh hilang. Sebabnya bila kita cergas, bila kita fit, apabila tahap kecergasan tu tinggi, fisiologi badan kita lagi senang, lagi efektif untuk disperse air tu keluar. Daripada segi perpeluhan, daripada segi pernafasan. So, tahap kecergasan juga memainkan peranan sama ada kehilangan air dalam badan tu mudah ataupun tidaklah. And then duration. Duration senang saja. Lagi lama kita training, lagi banyaklah air dalam badan. Kalau sekejap je training, air pun kuranglah sebab tak berpeluh sangatlah. And then body size. Okey, maksud dia body size ni adalah tahap permukaan tubuh badan kita lah. Okey, seseorang yang bertubuh badan besar mempunyai luas permukaan yang besar dan seorang yang kurus mempunyai luas permukaan yang kecil. Orang yang berbadan besar yang mempunyai luas permukaan yang besar, kulit dia banyak, dia lagi senang hilang air berbanding orang yang kurus. Sebab disebabkan luas permukaan dia lah, body dia. So, orang yang badan besar ni lagi banyak minum air lah, senang cerita macam tu. And then, last sekali ada humidity, kadar kelembapan. Okey, Malaysia ni adalah satu negara yang mana mempunyai kadar kelembapan yang tinggi. Humidity is very high in Malaysia. Okey, berbanding negara luar seperti negara Europe, Arab Saudi, dekat Amerika, belah-belah sana tu, dia mempunyai kadar humidity yang rendah, kering. Kita ni humidity yang tinggi. Apabila humidity yang tinggi ni, badan kita ni tak boleh nak mengeluarkan peluh dengan senang. Dia stuck peluh tu dekat situ. So badan kita lagi nak push air tu keluar.
sebab humidity tu sebabkan humidity tu agak tinggi di keliling kita, peluh tu tak boleh nak dikeluarkan, macam itulah, nak bukan pemejawapan, nak disperse di udara. So dia stuck dekat situ. Yang tu kita rasa macam kalau humidity tinggi memang agak-agak sukar lah. Memang performance kita pun boleh jadi sangat-sangat rendah. Seperti Olimpik Tokyo sebelum ini, kalau kita tengok maraton, berapa banyak atlet yang tarik diri walaupun berada di group leader, disebabkan mereka tidak tahan dengan kadar humidity yang tinggi. Yang kita tengok maraton dipertandingkan di Sapporo. Itu pun Sapporo tu dekat atas Kepulauan Utara dekat Jepun tu, pun dia orang tak boleh tahan dengan humidity. Sebabnya kebanyakan atlet dia selalu berada di luar negara, di negara asal, yang mana kita tahu negara-negara asal ni, negara-negara diorang ni adalah humidity yang kering, sangat rendah. Okey, Malaysia sangat tinggi dengan humidity ataupun sangat tinggi dengan kadar kelembapan lah. Okey, ini adalah kesan dehidrasi. Okey, yang anda boleh tengok ni ada satu arrow tu ada 0%, 1%, 2%, 3%. Okey. Kalau 0% maksud dia tubuh badan kita tak ada hilang air lagi lah. Bila kita start rasa haus, ada rasa, haus lah. Macam haus lah kan. Itu menunjukkan badan kita dah hilang dalam 1% air daripada tubuh badan kita. Kalau contohnya berat badan berapa? Berat badan 60, 1%. Berapa 1%? 600 gram lah kan. Kalau berat 100 kilo, 1% 1 kilo kan. Okey. So kalau 2%, apabila berat badan kita, berat kehilangan air kita dah mencapai 2% daripada berat badan tubuh badan kita, ini adalah satu keadaan yang bahaya. Sebab dia dah menunjukkan kita dah hilang segala performance kita dah. Kita tak boleh mencapai tahap yang sepatutnya oleh muscle kita. Kita dah lost segala all advantage in term of performance. Kalau dah sampai 2%, 3%, 4% ni dah melampau lah. Dah boleh jadi pitam lah. Okey, kalau 20% death lah. Okey, bila dah 3%, 4%, 5% dah kering mulut, dah tak boleh fikir, dah terjelepok kat sebelah balapan. So ini dah tak bagus. Yang tu kita kena ada hydration plan. Itu kita akan bincangkan nanti, hydration plan. Okey. Tadi kita dah tahu apa kepentingan air, macam mana air boleh hilang, macam mana air boleh efek kita punya performance. Okey, ini pula di slide yang ini kita akan menilai macam mana kita nak tahu sama ada body kita ni cukup air ataupun tidak. Dia ada banyak cara, Tapi yang paling nak ditekan pada hari ini adalah urine amount dan colour. Sebab ini adalah kita boleh self assessment, boleh buat dekat rumah. Kalau nombor yang B, C, D tu dia perlukan alat, agak susahlah sikit. Okey. So untuk urine amount dan colour, ini adalah satu gambar rajah yang mana kita akan merujuk color yang ada ni dengan kencing kita. Sebagai seorang atlet, kita kena memastikan kencing kita berada di kotak nombor 1 ataupun nombor 2 ni sahaja. Saya elaknya nombor 1 lah. Kalau nombor yang color-color yang dekat bawah ni tak berapa nak okey lagi dah. Ia menunjukkan badan kita sangat-sangat kurang air dalam badan. Tapi dia ada teknik dia. Untuk mendapatkan color kencing ini, kita harus tengok color kencing pada awal pagi. Bukan kencing kita pada waktu malam, waktu siang, pukul 3 petang, pukul 2 petang. Bukan macam tu. Kita bangun daripada tidur, waktu pagi pukul 6, pukul 5 tu, waktu kita pergi kencing tu, waktu kencing tu kita tengok color dia macam mana. Kalau pekat, maksud dia badan kita memang kurang air lah. So bayangkan, badan kita kurang air, macam mana badan kita nak melakukan proses pemulihan, recovery waktu time tengah tidur. Ini menunjukkan proses recovery waktu kita tengah rehat waktu malam tu tidak berada di tahap yang optimum. So kena ingat, color kencing make sure lagi cerah, lagi bagus. And then salah satu dia, kita kena nak tengok kuantiti kencing kita itu juga. Lagi banyak, lagi bagus. Kalau dia sikit je keluar, so maksud dia badan kita pun kurang air dalam badan. Ini adalah berdasarkan color. Paling mudah lah sebab kita tak perlukan alat apa-apa.
kita just tengok color kencing, kita boleh tahu dapat jawapan. Dehidrasi ataupun tidak. Okey. Hydration assessment yang pertama. Okey, yang kedua adalah weight loss kita lah. Berapa banyak berat badan yang kita hilang. Okey, ini pun simple juga. Boleh buat tapi diperlukan alat iaitu penimbang lah. Okey, ini boleh sangat sesuai kalau kita waktu tengah training lah. Okey, tengah training, contohnya dekat tempat training kita ada penimbang berat. Sebelum training, kita ukur berat badan kita berapa. Contohnya 50 kilo. And then, lepas habis training, dalam masa sejam tu kita timbang balik. Kita tengok perbezaan dia tu berapa persen. Kehilangan berat badan kita tu kita tengok. 1%, 2%. So, itu pun salah satu cara yang kita boleh tengok berapa banyak persen berat badan yang hilang ketika kita tengah training. Macam kita nak tengok tadi, jangan lebih daripada 2%. Berat sebelum training dengan berat selepas training, kita tolakkan, bahagi, lepas tu kali dengan 100. Berapa persen yang kita boleh dapatkan. Itu pun salah satu cara yang agak senang lah, tapi kita kena ada penimbang. Okey, ini contoh dia lah. Okey, contohnya dekat sini, berat sebelum training dengan berat selepas training, perbezaannya 2 kilo. Lepas tu, dia bahagi dengan 60 kilo berat yang sebelum training kali dengan 100. Dapat 3.3%. Ini menunjukkan seseorang atlet tu berada dalam keadaan yang dehidrasi yang agak signifikan lah. Sebab melebihi daripada 2%. Ini pun salah satu yang cara yang senang juga. Tapi memerlukan alat. Okey. Ini adalah advance sikit. Ini advance sikit lah. Ini adalah menggunakan satu alat. Alhamdulillah sekolah kita telah mendapatkan alat ini, urine specific gravity ni. InsyaAllah kita akan boleh buat lah nantilah, atlet. Nanti kita boleh guna alat ni. Okey, alat ni dia akan dip dalam air kencing. Kita akan collect air kencing atlet masing-masing, and then kita akan dip, masukkan, and then dia akan bagi reading lah. Okey, dia ada 4 reading. Bawah 1.010 adalah well hydrated, cukup air dalam badan. Kalau 1.010 hingga 1.019 adalah minimally hydrated. Okey lah, cukup lah, tapi still ada dehydrated sikit. Kalau 1.020 hingga 1.029 adalah significantly hydrated. Dah mula dah ni, dah mula memang tak cukup air dalam badan. Ini pun kena jaga-jaga juga. And then kalau kita dip dalam alat ni, alat ni kat dalam kencing dapat 1.030 adalah severely dehydrated. Sangat-sangat kurang air dalam badan. Okey. So, kita kena ingat alat ni kita dah ada dekat sekolah. InsyaAllah nanti kita akan planning mengikut sukan, nak tahu sama ada body masing-masing cukup air ke tak dalam badan. Tapi kita kena collect kencing lah. Ini bukan ini salah satu cara nak memastikan badan kita cukup air ke tak, sebab bila kita cukup air, kita akan tahu recovery kita macam mana. Okey ke tak. Okey. Nama alat ni adalah urine refractometer. Okey. Ini adalah sweat rate assessment. Sweat rate assessment ni agak susah sikit lah. Sebab ni tak sesuai lah kalau kita nak guna dekat sini. Paling senang, kita ingat tadi, color urine yang pertama tadi, and then kita tengok percentage body loss, and then yang seterusnya yang alat tadi, urine refractometer. Okey. Ni. Yang seterusnya, types of drink, jenis-jenis minuman yang kita kena, jenis-jenis minuman lah yang selalu ada di pasaran lah. Atlet selalu tanya, bang, nak minum air kosong ke, minum air isotonik 100 plus nak minum air apa, Red Bull ke, minum air apa, banyak sangat persoalan. Okey. So, secara umumnya kita ada 3 minuman lah yang selalunya. Yang pertama, plain water, air kosong. Yang kedua, sport drink. And then yang ketiga, energy drink. Ini yang pecahan dia paling senang adalah 3. Tapi yang dibincang hari ini adalah ada 5 lah. Plain water, sport drink, cordial, energy drink, caffeinated drink. Okey. Kita nak tengok mana air yang sangat-sangat sesuai. Mana minuman air yang sesuai untuk atlet. Okey. First, plain water. Okey, plain water ni dia kalau nak minum, kalau kita buat sesuatu aktiviti yang kurang daripada 45 minit lah, kurang daripada sejam, 45 minit tu just minum air kosong sajalah.
tak ada keperluan sangat lah kalau kita nak minum air 100 plus ke energy drink ke, tak ada keperluan kat situ. Setakat plain water dah cukup dah kalau sukan aktiviti yang less than 1 hour. Kalau yang jenis yang panjang sikit tu, baru kalau aktiviti plan hari tu nak buat training 4 jam, 3 jam, baru kita berubah kepada jenis air yang lain. Okay, plain water ni dah lah tak payah bayar, free, boleh ambil je daripada water dispenser. Okay, ambil je dekat dia makan tu kan. So tak ada masalah dekat situ, berbandingkan air-air yang lain ni ada kos lah dekat situ. Okay, and then yang seterusnya adalah sport drink. Sport drink ni sesuai kalau sesuatu sukan tu dia lama sikit, atas 60 minit ke atas, 60 ke 120 minit ke atas, boleh ambil sport drink ke. Sebab sport drink ni dia specially formulated, mempunyai karbohidrat dan mempunyai electrolyte. Yang mana bila kita bersukan pada satu durasi yang agak lama, daripada kita punya peluh tadi, electrolyte kita akan dikeluarkan sekali kan. So apabila kita minum sport drink ni, dia ada karbohidrat dan electrolyte untuk memastikan badan kita berada di tahap yang optimum lah. Daripada segi electrolyte, tak adalah fisiologi dia tu berubah-ubah sangat. Okay, so ada banyak jenis lah, ada banyak jenis air sport drink ni. Dekat ni sport drink ni isotonic lah senang ceritanya. Di pasaran tak ada masalah, mana-mana pun boleh. Sekarang ni pun dah even ada air isotonic yang dalam bentuk serbuk yang kita boleh bancuh sendiri. Kalau yang jenis macam dah siap bancuh, macam yang selalu kita kat kedai yang jenis buka terus ambil kan, dia susah untuk dibawa kalau kita tengah travel. So kalau tengah travel, seelok-eloknya beli dalam bentuk powder lah. So kita bancuh sendiri macam tu saja, lagi bagus lah, powder form, senang untuk dibawa berbandingkan kalau yang jenis botol ni dah lah berat kan. Okay, cordial. Cordial ni cordial ni sangat suka dah ni. Cordial ni tak sesuai sebabnya dia buat daripada pati dia tu yang tinggi dengan gula. So dia ada gula semata-mata, tak ada electrolyte, very high in sugar. Tak sesuai untuk ketika aktiviti lah. Macam sport drink tadi, dia ada concentration dia 6% daripada total karbohidrat, 6% per 100 ml. Itu adalah concentration yang sesuai untuk diabsorb dalam badan kita. Tapi kalau macam cordial, dia memang very high in term of sugar. So kalau kita minum pun, dia punya absorption tu tak efektif. Dan dia boleh mengganggu lah kita punya sistem fisiologi, tak berapa nak sesuai untuk exercise. Okay, caffeinated drink. Okay, caffeinated drink ni bincang sikit je lah kat sini sebab dia lebih kepada suplemen, tajuk suplemen nanti. Okay, caffeine kita kena tengok sukan jenis macam mana dulu, sesuai ke tak ambil, and then kita tengok based on athlete juga. Kadang-kadang athlete tu tak boleh ambil caffeinated drink ni, kadang dia sakit kepala, kadang-kadang dia sempat berdebar. Okay, tapi secara overallnya kalau kita tengok lah, kalau kita tengok atlet berbasikal kita, even though kalau rajin tengok di Tour de Langkawi, kalau kita tengok di Tour de France, semua atlet akan ambil semua 3 shot of caffeinated espresso. Memang popular dekat sana. Dia akan ambil yang jenis gel with caffeine, sebab caffeine ni dia adalah stimulan. Bila dia ada stimulan, dia ada banyak advantages lah, menyebabkan kita punya perception towards sakit tu akan jadi kurang. And then at the same time, caffeine ni dia akan mempercepatkan proses kita punya pembakaran lemak. So dia instead of badan kita guna gula, dia akan ambil lemak kita, dia convert jadi bentuk tenaga juga. Itu caffeine lah. Tapi untuk atlet yang development lah bawah 18 ni, kita kena jaga-jaga sikit lah. Tak disarankan mengambil sangat lah. Tapi in long term, kat situ ada peluang menggunakan caffeine lah untuk mempertingkatkan prestasi. Okay, so energy drink. Energy drink. Selalunya kalau kita tengok F1 Red Bull. Selalunya macam tu lah. Kalau kat F1 kan Red Bull kan. Red Bull tu kategori energy drink lah. Ada banyak lagi. Kalau kita dekat kedai macam banyak jenis energy drink sekarang ni. Okay, energy drink ni senang saja. Dia very high in sugar, very high in sugar. So very high in sugar pun tak function juga sebab je badan kita dia sesuai 6% macam air sport drink tu je, 6% concentration of carbohydrate. So kalau masuk dekat dalam badan kita, absorption dia pun dah tak jadi efektif dah.
And then kebiasaannya bila kita beli energy drink ni, dia ada campuran benda lain seperti guarana, caffeine, taurin. So bila anda pergi dekat kedai cari energy drink, jangan lupa tengok dekat ingredient tu apa bahan tambahan dia lain. Macam sport drink tak? Sport drink just carbohydrate, dia dah cap dekat 6% concentration, and then dia tambah sodium and then elektrolit yang lain. Dah, that's it. Tapi kalau energy drink ni, dia tambah macam-macam, and then at the same time B12, B complex, dia akan tambah macam-macam, which is very high in sugar lah. And then dia tak sesuai ketika kita tengah bersukan, memang tak sesuai. Okay, it can increase heart rate jugalah, boleh naikkan kita punya kita punya kadar degup jantung, tak sesuai lah. It depend. Kalau kita nak ambil air isotonic ke, nak ambil caffeinated drink ke, kita kena cuba time latihan. Tak boleh kalau kita terus pergi competition terus nak cuba benda ni. It's very dangerous, it will can affect your performance. Tu kena ingat. Apa-apa contohnya air ke suplemen ke, kita kena training with them during training program. Bukan pergi competition, time tu baru nak test, tak payah. Lupakan sahaja. Okay, ini adalah contoh yang dalam bentuk gambaran lah, lagi senang kita nak faham. Alright. Okay, ini hydration plan lah, hydration plan. Pre-exercise, during training, post-exercise. Okay, so pre-exercise seelok-eloknya kita kena ambil paling senang lah, macam contoh 2 jam sebelum tu kita dah minum dalam 2 gelas air. Okay, dah minum dalam 2 gelas air, and then 15 minit tu sebelum bermula tu kita minum dalam 1 gelas air. Kita dah mula sikit-sikit. Ini waktu tengah training tu, dia paling simple lah. Dia ada tu kan, dalam 125 ml ke 250 ml. Tapi senang cerita, setiap masa macam 15 minit sekali, kalau ada peluang minum air, kita boleh ambil sip by sip ke, seteguk 2 teguk ke, untuk memastikan hydration level kita berada di tahap yang optimal. And then selepas exercise, kita akan senang, contohnya kalau kita akan hilang, kalau contohnya lah kita hilang 1 kilo air, sebab kita akan timbang kan, selalunya selepas habis training kita akan timbang. Tak tengok hilang 1 kilo air, 1 kilo berat badan kan, maksud dia hilang 1 kilo air lah dalam badan. Kita kena kali dengan 1.5, maksud dia kena minum 1.5 liter air lah dalam masa 24 jam tu. Itu cara paling senang lah kalau kita nak kira. Pre-exercise kita minum macam normal, 2 jam sebelum tu kita dah minum 2 cawan, 15 minit sebelum exercise tu minum 1 cawan. Tapi selepas habis training, berdasarkan berapa berat yang badan kita yang hilang tu, kita kali je dengan 1.5. Contohnya hilang 2 kilo. 2 kilo kali dengan 1.5. So, dapat dia punya jumlah tu, banyak tu lah yang kita kena minum dalam masa 24 jam untuk rehydration plan balik. Okay. Ini salah satu contohnya lah untuk table kita, hydration plan kita daripada bangun tidur sampai kita nak tidur waktu malam. Tapi kita kena ingat, hydration plan yang ada dekat PowerPoint ni adalah contoh semata-mata, sebab hydration plan setiap individu adalah berbeza-beza mengikut tubuh berat badan tadi kan, mengikut type of intensity training kita macam mana. Ini adalah sebagai contoh semata-mata. Okey, tengok dia cuba nak disampai dekat table ni, kita kena minum daripada awal pagi sampailah malam untuk memastikan tubuh badan kita cukup air. Ni contohnya duduk dekat rumah ni, ada pergi ambil air, sejam sekali minum air dekat dapur. Tak adanya. Ini contohnya, ini tengah hari sekali, petang sekali, malam sekali. So macam 3 cawan je. Duduk dekat rumah, duduk dalam aircon pula. So bayangkan barang kita ni kurang minum air, macam mana nak ada recovery? Kita training pun macam mana nak cukup air dalam badan kita? Okey. Ini adalah practical tips untuk minum air. Contohnya contohnya yang paling saya suka daripada tips ni, drink by schedule. Menunjukkan kita ni kena ada jadual minum kita sendiri, planning kita. Okey, kita kena ada planning kita punya minum. Bukan minum bila teragak aja. Minum ketika haus je. Bukan macam tu. Kita kena ada jadual. Bukan training, bukan belajar je, bukan tidur je ada jadual. Minum pun kena ada jadual.
baru boleh jadi atlet yang high performance. Okay, so know your warning sign of dehydration. Kita kena tahu, okay, kurang air dalam badan kita macam mana, jadi pening ke ataupun air lidah rasa kering ke, kita kena tahulah. Tadi kita dah bincangkan. Lepas tu rajin-rajinkan tengok color kencing kita waktu pagi. Dengan tengok color kencing kita waktu pagi, kita dah tahu sama ada badan kita cukup air ataupun tidak. Okay, and then ni lagi satu, ini yang kita selalu tengok dekat sekolah, ada botol tak? Masing-masing kena ada botol minuman. So dekat botol minuman tu letak air. Waktu pergi sekolah tu, dalam botol tu letak air, bukan pergi minta kat kawan. Tak. Sebab setiap atlet kena ada botol air, sebab dia kena ada hydration plan, sejam sekali, 15 minit sekali, cuba minum untuk memastikan air dalam badan tu cukup. Ini tak, pergi breakfast sekali minum air, tengah hari minum sekali, waktu petang, waktu tengah training tu ada minum air sebotol, lepas tu waktu dekat dewan makan, waktu petang tu sekali, 4 kali je minum air sehari. Tak boleh macam tu. Okey, itu sahaja pada hari ini. Jangan lupa, insyaAllah lepas ni kita akan ada topik-topik yang seterusnya untuk dibincangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.